Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bisnes Sawani bersama saya Syarkawi Salahuddin. Kebanjiran pekerja asing dalam memastikan keperluan pembangunan negara sudah pasti memerlukan sistem pengurusan efektif dalam memenuhi proses berkaitan. Antaranya proses permohonan tenaga kerja yang memakan masa dan melibatkan kos yang tinggi. Antara penyelesaiannya ialah dengan Foreign Workers Centralised Management System atau FWCMS. Dan bagi membincangkannya dengan lebih lanjut, kita bersama Pengerusi Eksekutif Pestinet Sdn Bhd Tan Sri Azmi Khalid. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami dalam Bisnes Awani hari ini. Kita bercakap mengenai satu sistem yang memudahkan urusan dan juga mengurangkan birokrasi, terutamanya melibatkan pekerja asing di Malaysia ini. Jika kita lihat kembali, ada beberapa sistem dan juga pendekatan yang digunakan oleh kerajaan dalam membuat penyelesaian ini, dan agaknya apa yang membezakan FWCMS ini berbanding dengan sistem-sistem yang ada, Tan Sri? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum kita memperkenalkan FWCMS, memang sudah ada sistem, tetapi sistem-sistem ini dikatakan sistem yang berlegar dalam silo-silo. Masing-masing berada dalam tempayan-tempayan masing-masing. Okay. Dan tempayan-tempayan atau gelas lah, kepada gelas-gelas masing-masing yang tidak ada connection, tidak ada yang satu tu tidak tahu, yang tangan kiri tidak tahu apa tangan kanan buat. Kalau nak tahu pun dia lambat. Jadi proses-proses begini sudah lama dilaksanakan oleh kerajaan. Sehingga hari ini isu-isu yang sepatutnya sedang sewajarnya telah diselesaikan tidak dapat selesaikan. Jadi sistem yang diperkenalkan oleh Pestinet sebagai sebuah syarikat pakai kepakaran yang ada daripada tiga pihak, pengguna, pembekal dan kerajaan. Di situ kita lihat semua secara detail apakah masalah dan diintegrasikan. Maka diwujudkan satu sistem online menggunakan kita binakan satu sistem berkomputer yang kira di dalam dunia ini kita saja yang pertama membuat sistem ini. Ini yang pertama di Malaysia dan di dunia, ya, Tan Sri? Dan ada negara asing yang sedang menunggu pelaksanaan kita ini dulu. Mereka pun nak memperkenalkan. Tetapi oleh kerana kita belum laksanakan di sini, walaupun sudah ada, kita sudah pun menjalankan trialnya. Trialnya bukan saja kita gunakan, semuanya ada lebih kurang 15 negara asing yang membekalkan pekerja kepada negara Malaysia. Tapi kita memperkenalkan dahulu untuk 1-2 negara. Test dulu. Setelah test itu dibuat, didapati berkesan. Maka kerajaan telah mengarahkan kita memperkenalkan untuk semua. Sebagai trial run. Bukan untuk, tak ada charge pun. Tak ada bayaran. Tetapi ada yang bising-bising. Oleh kerana kebisingan itu, kita diarahkan berhentikan dulu. Dalam hal ini, sistem FWCMS dia menyelesaikan masalah daripada A sampai Z. Daripada end to end, bermaknanya daripada permulaannya orang itu memohon, majikan memohon untuk mendapat pekerja. Sampai itu, pembekal membekalkan pekerja daripada negara sumber. Itu yang menjadi masalah besar. Kalau kita kaji balik masalah dalam negara masing-masing, sistem ini memang di negara sumber eksploitasinya tinggi. Ada negara-negara yang eksploitasinya tinggi dan majikan-majikan dan juga badan-badan yang mengendalikan urusan pekerja asing di negara masing-masing, Indonesia, Nepal sebagainya, mau melihatkan satu sistem yang tidak menekankan pekerja yang adil pada semua pihak. Tan Sri ada sebut mengenai masalah utama yang sering ditimbulkan oleh mungkin pembekal daripada negara sumber itu tadi. Mungkin apa agaknya isu-isu utama yang sering kali berlaku sekarang ini? Pertamanya kita bercakap pasal illegal ataupun pekerja tanpa izin yang datang kemari, yang tinggal kemari di sini tanpa izin. Sebenarnya majoriti daripada pekerja yang tanpa izin ini datangnya daripada mereka yang datang dengan cara izin. Tetapi mereka jadi illegal atas sebab-sebab tertentu. Antara punca-punca yang menjadi illegal ialah kesihatan. Mereka datang
pada mula dulu kerajaan memperkenalkan Formema untuk menyaringkan kedudukan kesihatan pekerja. Tetapi sebelum itu di negara sumber juga ada dipertentukan medical centers ataupun hospital-hospital ataupun doktor-doktor yang menyaringkan kesihatan pekerja yang nak datang. Tetapi di negara berkenaan banyak berlaku penyelewengan. Di mana yang mendapat wang untuk nak membawa pekerja ini adalah ejen. Okey. Dan ejen ini mendapat wang sebelum lagi tahu sama pekerja itu layak atau tidak. Ambil wang dulu. Ada sebuah negara tu sampai RM15,000 untuk seorang pekerja. Untuk seorang. Mereka ini nak datang mereka bergadai, jual kerbau, jual lembu, jual rumah, pinjam. Ada yang meminjam daripada Along. Kena bayar 10% sebulan. Itu tinggi. Ya. Ini saya tahu sendiri sebab saya ke sana dulu, ke negara asal. Negara mana mungkin Tan Sri boleh kongsikan? Saya tak boleh sebut nama. Itu tak baiklah. Tak elok ya. Jadi ini semua adalah satu cara yang dibuat oleh sistem di mana pembekalan itu dibuat oleh ejen-ejen. Ejen-ejen ini mengumpulkan nama, menerima wang, dan sebelum mereka datang ke Malaysia, mereka dihantar ke pusat medical, pusat rawatan, pusat apa ni dipanggil medical center, yang telah diluluskan oleh kerajaan. Kerajaan kita yang diluluskan oleh kerajaan negara berkenaan. Okey. Tetapi banyak daripada mereka ni tidak melalui itu. Ada juga negara yang ejen-ejen ni mencetakkan sendiri sijil kesihatan. Ini sah-sah jalan tipu ataupun sebab jalan kita tidak ada link. Ada juga orang yang pergi membuat pemeriksaan itu. Kalau dia tak lulus, tapi orang lain yang datang. Okay. Ada juga. Jadi dengan adanya sistem yang kita buat ini, bukan sahaja medical center yang di negara asal itu berasa gembira kerana kalau dikatakan 100 orang nak datang, 100 orang pergi untuk medical check-up. Sekarang hanya 20. Daripada 100, hanya 20% yang pergi. Yang lain datang tanpa melalui saringan. Maka dulunya, apabila kerajaan mewujudkan Formema, kerajaan Malaysia mengatakan, okey, setelah kamu datang ke sini, lepas 1 tahun, baru pergi cek Formema. Didapati dalam tempoh setahun, didapati jumlah pekerja yang datang yang banyak penyakit, rupa-rupanya tidak disaringkan dengan betul di negara masing-masing. Maka dibuat keputusan datang ke Malaysia dalam tempoh sebulan buat pemeriksaan Formema. Ini mengenakan kos kepada majikan. Ini satu kos, bukan sahaja kepada majikan, kepada pekerja, kepada semua pihak. Memang Formema ini bisnes Formema kan baguslah. Tapi dengan cara sekarang, kalau dengan FDCMS, sebelum datang dia itu sudah disahkan sehat. Disaring terlebih dahulu. Disaring terlebih dahulu. Maka datangnya ini memang sehat dan kerja dengan memang kalau dah badan sehat kerja dengan baik. Dan juga dia tidak akan jadi illegal. Illegal tu kalau bahasa Indonesia tu illegal lah. Tapi di sini dikatakan pekerja haram ke tanpa izin dan sebagainya. Ya. Pekerja asing tu daripada asing kan. Tanpa izin tu tak izin lah. Yang setelah kita saring di sini, dapati dia tak sihat. Dia tak akan pulang. Dia lari. Ini banyak. Mengikut statistik tahun 2014 saja, 38,000 yang didapati tidak sihat. 38,000 daripada berapa untuk tahun 2014 mungkin? Daripada setiap tahun kita bawa kembali 800,000 orang. Ya, tapi 38,000 tu 3%, 3.5% lebih kurang lah. Ya. Tapi 38,000 orang yang tidak sihat, saya pasti mereka didiagnosis tidak sihat itu membawa penyakit ke negara kita, Tan Sri. Inilah. Paling tinggi adalah penyakit TB. Kita dapati Malaysia sudah lama tidak ada lagi TB. Buat banyak tahun dah
Tetapi dalam 20 tahun yang terakhir ini, banyak TB yang menular di kampung-kampung. Di Perlis pun sudah ada TB. Di mana tidak banyak pekerja asing pun sudah ada TB. Kerana 38 ribu tu tahun 2014. Tapi puratanya setahun 30 ribu. Kalau dalam 10 ribu, ada 300 ribu. Dan 300 ribu ini dia menjangkit tiap seorang yang kita tidak tahu multiplier effect-nya sama ada 1 kali 10 atau 1 kali 5 kita tidak tahu. Tapi kita kalikan dengan berganda-ganda. Sebab itu hari ini rata-rata TB menular. HIV pun ada. Dan hari ini sudah diketahui penyakit gusta pun sudah masuk. Sudah masuk penyakit gusta. Ini adalah selain daripada kos yang meningkat daripada kerajaan, mereka ini sudah menjadi illegal dan tidak mahu pulang. Ini antara perkara-perkara yang isu-isu utama yang perlu diselesaikan. Tan Sri, kita ada beberapa ataupun ingin bincang lebih lanjut, tapi kita berhenti rehat dulu. Selepas ni, kalau ikutkan ada 35 ataupun purata 30,000 datang asing yang tidak sihat setahun berada di negara ini, berlega-lega mungkin di kampung anda, di kawasan kita sendiri. Tapi kita bincang lebih lanjut lepas ni, kita berhenti rehat seketika.